Laju, style dan selesa. Dan pada pandangan aku, motor ini Honda CBR 650R E-Clutch ada ciri-ciri tersebut. Motor sekarang ni memang dalam kategori CBR tapi dia jatuh dalam kategori sport tourer. Dia punya karakter tu lebih kurang bawa skuter, cuma anda perlu tukar gear manual dengan kaki saja. Jadi tangan anda free untuk pegang handle sahaja. Jadi tak perlu tarik clutch. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Pada Laju. Bersama kami lagi dalam video review di YouTube. Dan sebelum kami kupas info-info penting mengenai motosikal ini, kalau baru saja temu channel YouTube kami, bantu kami subscribe dan ikuti kami di semua social media, Facebook, IG dan TikTok. Let's go! Design. Kalau kita cerita pasal design dia, motor sekarang ni memang dalam kategori CBR tapi dia jatuh dalam kategori sport tourer. Walaupun CBR kita ada banyak, tapi segmen dia pun ada banyak. Ada sport bike, super sport dan juga super bike. Jadi yang ini dia jatuh dalam kategori sport tourer atau sport bike, di mana itu dalam kategori kelas pertengahan. Dan kalau kita tengok dia punya design dia dengan bodywork dia ni lebih kurang triple R, iaitu abang dia yang berkuasa 1000cc dengan lampu LED depan ni pun diambil atau diinspirasikan daripada CBR triple R tersebut. Lagi satu, kenapa saya mention sport tourer, walaupun dia adalah motosikal berfairing tapi dia punya handlebar ni sedikit menegak berbanding dia punya sport bike ataupun berbanding model yang lebih fokus kepada kelajuan. Jadi yang ini kita boleh dapat sedikit practicality dan keselesaan kalau kita nak buat dia daily ride. Baiklah, untuk bahagian belakang pula dia lebih simple pada pandangan aku, sebab dia punya design ni kalau kita buang ekor memang sedikit naked, saya boleh katakan, sebab dia tak complicated. Dia betul-betul buat R&D ataupun buat research fokus kepada bahagian depan ni saja. Untuk belakang ni sedikit kosong bagi pandangan saya lah. Untuk performance motosikal ini pula, dia datang dengan enjin 4 silinder 649cc menghasilkan sekitar 94 horsepower dengan 63 Nm torque. Dan dia datang juga specialnya E-Clutch. Yang ini adalah piggyback device di mana dia tidak sekali dengan enjin tapi dia terletak di atas enjin untuk membantu kita tidak menggunakan clutch seperti mana manual ataupun konvensional motosikal. So ibarat anda bawa Honda EX5, cuma power dia tu mungkin 9-10 kali ganda lebih berkuasa berbanding EX5. Baiklah, kalau rider yang dah biasa dengan 250cc ataupun 400cc dan nak jump kepada motosikal yang lebih besar, lebih berkuasa, mungkin ini boleh jadi anda punya reference ataupun anda boleh pertimbangkan yang ini, sebab power dia walaupun 4 silinder dan hampir 100 horsepower, tapi dia punya power tu tidak terlalu agresif. Bermakna anda boleh guna dia secara linear sebab memang power dia pun linear. Cuma yes, kena biasakan dengan E-Clutch ni, sebab kalau guna dia waktu kita tengah berhenti dan kita nak gerak, dia punya torque tu memang anda akan ke depan sikit lah. Memang kena biasakan itu. Cuma kalau orang yang dah biasa dengan power 250 atau 400cc, mudah untuk kita adapt dia. Lagi satu, functionnya E-Clutch ni, dia indicate kita untuk kita drop ataupun upshift. Bermakna in case kelajuan kita tu 20 ataupun 40 km sejam, TFT display 5 inci ni akan tunjukkan indikator gear yang mana sesuai mengikut kelajuan kita itu. Jadi itu sangat-sangat berfungsi ataupun sangat-sangat berguna ketika anda perlahan ataupun ketika anda baru saja nak biasakan diri dengan power motosikal ini. Lagi satu, untuk mereka yang biasa bawa skuter dan tiba-tiba nak tukar angin ataupun tukar kelas motosikal, nak try bawa motosikal clutch tapi tak nak korbankan perasaan bawa skuter tu, boleh pertimbangkan motosikal ini juga, sebab dia punya karakter tu lebih kurang bawa skuter, cuma anda perlu tukar gear manual dengan kaki saja. Jadi tangan anda free untuk pegang handle sahaja. Jadi tak perlu tarik clutch. Bagi aku, E-Clutch ni sangat-sangat berguna untuk mereka yang memerlukan jentera motosikal yang stress-free pada keadaan trafik sesak, ataupun mereka yang tak nak fikir pasal clutch ataupun masih lagi anxiety
nak stall motosikal dan sebagainya. Okey, seterusnya kita akan cakap pasal brake pula dan tayar. Baiklah, untuk hadapan, dia menggunakan twin hydraulic disc 310mm daripada Nissin 4 piston dengan saiz tayar dia 120 70 17. Manakala untuk belakang pula menggunakan single piston caliper dengan saiz tayar dia 180 55 17. Jadi bagi aku memang gandingan tayar yang biasa kita nampak dekat sport bike atau super bike memang keras kalau nak tukar tayar dia ya tuan-tuan. In case kalau dah tiba masa untuk kita tukar tayar depan dan belakang, range harga kita boleh anggarkan sekitar 800 ke 1002 bergantung kepada brand tayar, jenis tayar dan juga cara tunggangan kita. Kalau kita banyak on the road, maybe lebih murah, tapi kalau kita nak balance antara road dengan track use, agak keras lah dia punya harga tayar tu. Untuk tangki minyak pula, yang ini bersaiz 15.4 liter dan boleh guna minyak jenis RON 95 ke atas. Bermakna 97 boleh, 100 pun boleh. Tapi kalau nak betul-betul test power dia, boleh try 97 dan 100 sesekali. Kalau hari-hari penat mat. Dan mengikut range dia, tangki penuh motosikal ni boleh bergerak sejauh 250 km hingga 300 km. Jadi bagi aku itu sangat jauh berbanding dengan motosikal yang lain yang boleh pergi mungkin 200 atau 210 km saja. Tapi itu pun bergantung juga kepada cara kita ride. Seterusnya kita akan cerita tentang dimension dan berat dia. Yang ini menggunakan steel diamond frame. Jadi kalau kita boleh lihat dia punya dimension kaki, tangan dan juga badan, dia sedikit macam tiga segi atau diamond shape. Dan kalau kita boleh tengok dia punya dimension motosikal ni adalah selebar 1450mm dengan ketinggian seat dia 810mm. Even orang pendek pun kalau dia pakai kasut atau boot yang tinggi sikit, dia punya tapak tu boleh jejak tanah. Dengan berat motor ni pun tak seberat yang disangka, hanya 211 kg sahaja. Walaupun minyak dah penuh. Mungkin ada yang fikir 200 kg ni berat, tapi kalau memang motor ni korang nak bawa atas highway ataupun nak pintas trailer dan lori yang besar-besar, berat tu sebenarnya membantu untuk kita lebih stabil ketika kita buat pintasan ataupun kita ride atas highway, sebab kita tak rasa motor tu bergoyang-goyang ataupun wobble as they say. Kita akan lebih yakin untuk menunggang dia walaupun keadaan jalan tidak mengizinkan. Baiklah, seterusnya kita akan bercerita tentang topik yang menarik pada pandangan aku, iaitu suspension. Sebab yelah, kita bawa motor kalau suspension tak sedap, potong mood. Dan yang ini datang dengan suspension 41mm SFFBP upside down daripada Showa. Manakala belakang pula datang monoshock dengan 10 level adjustable preload. Jadi bagi aku memang cukup-cukup lengkap. Tambah pula dengan dia punya riding position yang menegak, monoshock dan fork daripada Showa yang menarik dan selesa dan sedap. Memang sedap lah, memang best. Memang cukup-cukup meyakinkan kalau nak lean corner ataupun kalau nak lalu bump. Lagi satu, dia ada teknologi Honda Selectable Torque Control atau HSTC mengikut Honda, dan features tu dia membantu kita untuk tidak terbabas ataupun tidak slidekan motosikal ni. Di mana? Contoh, jalan basah ataupun jalan kering, tak kisah. Kalau kita terlebih pulas throttle, tayar belakang akan spin dan sistem itu ataupun HSTC itu akan take over, membantu kita untuk tidak slide lebih daripada yang sepatutnya dan of course membantu kita untuk tidak crash dan terbabas ke longkang ataupun ke kereta. Dan benda tu sangat-sangat berfungsi. Tadi pun aku dah try, memang sengaja aku open throttle sehabis mungkin dan sistem tu akan membantu kita untuk cut power. Jadi yes, HSTC ni memang betul-betul berguna lah untuk mereka yang tak yakin ataupun mereka yang terlebih yakin. Okey, untuk kita punya paparan display meter ini, seperti yang dikatakan tadi, dia datang dengan skrin TFT 5 inci dan amat simple. Anda cuma boleh connect dia dekat phone menggunakan app RoadSync, boleh navigate dan boleh dengar lagu, tapi itu saja. Dia tak ada riding mode dan juga dia tak ada segala jajan yang ekstra seperti mana flagship model yang lain. Untuk handlebar juga upright, yes, tapi dia punya sistem untuk kita kawal pun very straightforward, basic dan
tak ada benda yang khas atau complicated. Jadi dia ada passing light, signal, horn, toggle untuk kita kawal menu. Yang belah kanan start stop button dengan hazard light. Amat mudah, amat simple dan senang kita nak faham. Baiklah, harga. Untuk harga motosikal ni yang dicadangkan oleh Honda Malaysia bermula RM49,999 dengan dua tawaran warna yang mereka persembahkan atau pasarkan, iaitu yang ini Grand Prix Red dan juga lagi satu Gunpowder Metallic Black. Yang itu lebih hitam tapi iaitu matte, yang ini glossy. Dan sebelum kita habiskan video ini, jomlah kita dengar bunyi dia, sebab nanti ada yang kecam buat video review motor tapi tak ada bunyi. Okey, kalau anda rasa video ini bermanfaat, info-info ini membantu anda untuk memilih motosikal idaman anda yang seterusnya dan membantu anda untuk terus bergerak ke depan menuju ke karier motosikal anda, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini kepada semua. Jangan lupa ikuti kami di semua social media juga. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.